Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk kertas kerja kami iaitu peranan Jawatankuasa Penasihat Syariah dalam institusi perbankan Islam di Malaysia. Nama saya Wan Auni Sazana binti Wan Abdul Malik, nombor metrik 20BS02004. Saya Nurwani Hasanah binti Muhammad Syafiee, nombor metrik 20BS02010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Muhammad Tarmizi, nombor metrik 20BS02020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlila Malkis binti Muhammad Nazmi, nombor metrik 20BS02029. Seperti yang kita ketahui, bagi mengukuhkan lagi sistem kewangan Islam di Malaysia, Majlis Penasihat Syariah ditubuhkan bagi menyelarah prinsip-prinsip syariah dalam isu-isu kewangan Islam. Majlis Penasihat Syariah menjadi tempat rujukan mahkamah atau penibantara dalam penyelesaian pertikaian yang melibatkan isu berbakit berkaitan syariah dalam kes perbaikan dan kewangan Islam. Seterusnya, keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah bukan sahaja mengikat institusi-institusi kewangan Islam, tetapi keputusan itu turut diambil oleh mahkamah. Untuk topik pembentangan yang seterusnya, saya akan terangkan secara lebih detail lagi iaitu definisi Majlis Penasihat Syariah atau MPS. Pada bulan Mei 1997, Bank Negara Malaysia telah menubuhkan MPS atau dengan erti kata lain, MPS dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Penubuhan MPS adalah bertujuan untuk menyelarah prinsip-prinsip Islam di dalam sistem kewangan Islam dan telah diangkat sebagai badan rujukan utama dalam kes-kes berkaitan dengan kewangan Islam di Malaysia. Selain itu, MPS merupakan badan berkuasa tinggi dalam menentukan hukum al-ehwal syariah mengenai kewangan Islam di Malaysia. Seterusnya, MPS juga merupakan badan rujukan dan autoriti utama tentang isu-isu pematuhan syariah dalam perbankan dan kewangan Islam di Malaysia. Menurut Seksyen 51 Akta Bank Negara 2009, MPF didefinisikan sebagai pihak berkuasa bagi menentukan hukum syarak untuk perniagaan kewangan Islam. MPS sebagai badan bebas yang dianggotai oleh para fuqaha yang berkepakaran dalam bidang fiqh muamalat yang diamanahkan untuk mengawasi, menyelia dan membantu aktiviti-aktiviti institusi kewangan Islam untuk memastikan pematuhan peruntukan dan prinsip undang-undang syariah. Sekiranya berlaku percanggahan pandangan MPS dan jawatan kuasa syariah, maka pandangan atau keputusan MPS adalah terpakai dan berhak untuk dipatuhi. Kerana MPS adalah suatu badan keputusan yang dilakukan oleh jawatan kuasa penasihat syariah di setiap bank-bank di Malaysia untuk memastikan prinsip yang digunakan adalah selari di semua bank-bank di Malaysia. Contohnya, mana-mana bank Islam yang menubuhkan jawatan kuasa penasihat syariah akan menjadi penasihat kepada bank dan memastikan operasi perniagaannya perbankan tidak melibatkan apa-apa elemen yang ditegak oleh agama Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit mengenai peranan pegawai syariah. Di Malaysia, struktur tadbir urus syariah dua peringkat telah diperkenalkan. Ianya terdiri daripada Majlis Penasihat di Bank Negara dan Jawatan Kuasa Syariah yang ditubuhkan di setiap institusi kewangan Islam. Majlis Penasihat Syariah dianggotai oleh pakar-pakar ekonomi yang juga turut pakar dalam bidang syariah. Majlis Penasihat Syariah mempunyai kedudukan lebih tinggi berbanding dengan jawatan kuasa di institusi-institusi perbankan. Keputusan Majlis Penasihat Syariah adalah terpakai merujuk kepada Seksyen 58 Akta Bank Negara 2009 jika terdapat perbezaan keputusan antara Majlis Penasihat Syariah dengan jawatan kuasa syariah. Seterusnya, APKI 2013 iaitu Peruntukan Akta Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. APKI 2013 antara lainnya menetapkan bahawa perniagaan perbankan Islam hanya diuruskan oleh sebuah bank Islam yang berlesen. Akta 2013 ini juga menyatakan bahawa bank negara akan membuat saranan pemberian lesen kepada institusi kewangan Islam untuk membolehkannya sah beroperasi.
Tetapi pada masa yang sama, Menteri Kewangan juga tidak akan mengeluarkan lesen itu kecuali setelah syarat-syarat utama dipatuhi. Syarat ini antara lainnya menyebut bahawa operasi perbankan Islam yang hendak dijalankan tidak terlibat dengan apa-apa unsur yang diharamkan oleh Islam. Menurut Seksyen 28-6 Akta Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, menetapkan bahawa mana-mana individu yang gagal mematuhi syarat ini boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 8 tahun, didenda tidak melebihi Rm25 juta atau kedua-duanya. Sehubungan dengan itu, sebuah jawatan kuasa penasihat syariah wajib ditubuhkan bagi mencapai objektif dan matlamat sebuah institusi kewangan Islam sebagaimana disebut di dalam Seksyen 6 Akta Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, iaitu menggalakkan kestabilan kewangan dan pematuhan syariah serta melindungi hak dan kepentingan perkhidmatan dan produk kewangan Islam. Berdasarkan Seksyen 51 Bank Negara 2009, Majlis Penasihat Syariah merupakan pihak berkuasa di bawah Bank Negara yang bertanggungjawab bagi memastikan hukum syarak bagi maksud perniagaan kewangan Islam. Manakala Seksyen 30, Kurungan 1 Akta Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 mewajibkan kepada semua institusi kewangan Islam untuk menubuhkan suatu jawatan kuasa syariah bagi memastikan aktiviti perniagaan, hal ehwal dan aktivitinya mematuhi syariah. Seterusnya adalah peranan Majlis Penasihat Syariah, Seksyen 52 Akta 701. Secara khususnya, perincian peranan yang dimainkan oleh Majlis Penasihat Syariah sebagaimana termaktub di dalam Seksyen 52 Akta 701 ini adalah memberi nasihat tentang produk-produk perbankan Islam dan takaful. Majlis Penasihat Syariah akan mengkaji kesahihan instrumen konvensional yang diamalkan oleh institusi perbankan dan takaful berdasarkan perspektif syariah. Kajian tertumpu kepada struktur mekanisme dan penggunaan instrumen tersebut sama ada terdapat prinsip yang bercanggah dengan prinsip syariah atau tidak. Seterusnya, institusi-institusi perbankan Islam akan merangka dan membentuk instrumen bagi melandaskan syariah sebagaimana dinasihat oleh Majlis Penasihat Syariah. Yang kedua adalah memberi nasihat kepada lembaga pengarah institusi-institusi kewangan. Antara fungsi utama Majlis Penasihat Syariah juga adalah memberi nasihat kepada institusi-institusi kewangan seperti bank-bank perdagangan yang ingin mengeluarkan sesuatu produk perbankan yang terbaru sama ada ia mematuhi kehendak syariah atau tidak. Yang ketiga adalah mengesahkan manual patuh syariah. Dalam menyediakan satu sumber rujukan yang tersusun untuk menentukan sama ada suatu produk perbankan itu melepasi syarat patuh syariah atau tidak, Majlis Penasihat akan mengesahkan suatu manual yang dihasilkan melalui perbincangan antara ahli-ahli Majlis Penasihat Syariah. Yang keempat adalah memberi nasihat dalam pengendalian takaful. Antara tugasannya adalah menasihati serta mengendali dana takaful agar ia dilabur di dalam instrumen yang diharuskan oleh syariah sahaja. Dengan itu, jika berlaku sebarang pembayaran kepada peserta yang memerlukan bantuan, wang tersebut adalah dari sumber yang halal dan bukan dihasilkan dari pelaburan yang mengandungi unsur riba atau apa-apa unsur yang diharamkan oleh Islam. Baiklah, kita teruskan pula kepada kedudukan penasihat syariah dalam kes-kes kewangan Islam. Terdapat keistimewaan pada Majlis Penasihat Syariah di Malaysia adalah keputusan yang dikeluarkan oleh MPS ini bukan sahaja mengikat institusi-institusi kewangan Islam, malah keputusan itu juga perlu diambil kira oleh mahkamah. Berdasarkan kepada Seksyen 56 Akta Bank Negara 2009, kes-kes kewangan ini perlu dirujuk kepada Majlis Penasihat Syariah dalam sebarang penghakiman bagi kes-kes yang berkaitan dengan sistem kewangan Islam. Dalam Seksyen 56 Akta Bank Negara 2009 ini telah memperuntuk segala prosiding yang berkaitan dengan perniagaan kewangan Islam di dalam mahkamah maupun penimangtara sekiranya apa-apa persoalan syariah yang berbangkit mengenai suatu perkara syariah, mahkamah dan penimangtara hendaklah mengambil kira mana-mana keputusan Majlis Penasihat Syariah yang telah disiarkan atau merujuk persoalan kepada Majlis Penasihat Syariah untuk keputusan atau apa-apa permintaan bagi nasihat atau suatu keputusan di bawah akta ini. Terusnya pendapat daripada Tun Abdul Hamid sebelum Akta Bank Negara Malaysia 1958 dipinda untuk menubuhkan Majlis Penasihat Syariah yang ada sekarang. Cadangan pindaan itu telah dipersetujui oleh Peguam Negara selaku penasihat undang-undang kerajaan. Tiada isu pertindihan kuasa yang dibangkitkan bahawa Majlis Penasihat Syariah mestilah mengadili kes perbankan dan kewangan Islam atau mahkamah terikat sepenuhnya kepada keputusan MPS ini. Adapun rujukan telah dibuat kepada Majlis Penasihat Syariah, ia tidak bermaksud ia mengikat keputusan mahkamah yang mana pendekatan mahkamah turut mengambil kira undang-undang yang lain.
Keperluan dalam merujuk MPS bagi sesuatu kes adalah bergantung kepada persoalan syariah yang diutarakan oleh pihak-pihak yang bertikai di dalam sesuatu kes. Ini kerana telah dinyatakan di dalam Seksyen 56 Akta Bank Negara 2009. Kan tetapi peruntukan ini tidaklah bermaksud memindahkan kuasa dalam membuat keputusan berpindah kepada MPS kerana ia adalah mustahil dan bertentangan dengan Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan. Terdapat beberapa kes yang diputuskan tanpa merujuk Majlis Penasihat Syariah meskipun isu syariah telah diutarakan oleh pihak-pihak. Oleh itu, kami telah membahagikan dua bahagian. Yang pertama, kes kewangan Islam yang merujuk kepada MPS dan yang kedua, kes kewangan Islam yang tidak merujuk kepada MPS bersama dengan alasan kehakiman berdasarkan laporan kes. Yang pertama, kes yang merujuk kepada Majlis Penasihat Syariah iaitu MPS. Dalam kes Lim Kok Hun lawan Bank Islam Malaysia Berhad. Berdasarkan kepada kes tersebut, kontrak BBA antara perayu dan responden. Perayu telah membuat rayuan terhadap kes ini di Mahkamah Rayuan terhadap Penghakiman Mahkamah Tinggi. Keputusan Mahkamah Tinggi sebelum ini memutuskan bahawa kontrak BBA yang dipraktikkan di negara ini tidak diterima dalam keempat-empat mazhab dalam Islam. Hakim juga menyatakan kontrak BBA lebih membebankan berbanding pinjaman yang ditawarkan oleh kontrak konvensional dengan riba yang dilarang dalam Islam. Kedua pula ada kes kewangan Islam yang tidak merujuk kepada Majlis Penasihat Syariah. Di dalam kes Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad lawan Turis Market Ulu Tiram Sendirian Berhad and Ors 2017, pihak defendant telah menimbulkan isu syariah iaitu kemudahan di bawah prinsip bayi-inah adalah tidak sah dan bercanggah dengan prinsip Islam. Pihak defendant telah membangkitkan isu ketidaktentuan aset-aset untuk transaksi kemudahan bayi-inah. Tiada perbezaan masa ketika aset sale agreement dan asset purchase agreement ditandatangani dan lafaz-lafaz akad jualan dan akad belian adalah direka. Hakim Azizah binti Haji Nawawi telah meneliti butiran perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dan telah mendengar kenyataan daripada saksi-saksi defendant dan hasil daripada penyataan saksi membuktikan terdapat perbezaan masa sewaktu kedua-dua kontrak tersebut dimeterai dan butiran menunjukkan transaksi yang telah dijalankan oleh kedua pihak adalah sah di sisi syarak dan undang-undang. Hakim Azizah bin Haji Nawawi tidak merujuk kepada Majlis Penasihat Syariah akan tetapi terus merujuk kepada kenyataan saksi dan butiran perjanjian bagi menentukan kesahan kontrak bayi-inah yang dijalankan. Tan Sri Khalid Ibrahim yang merupakan perayu bagi kes ini telah membuat rayuan terhadap Bank Islam Malaysia Berhad BIMB yang merupakan responden dalam penghakiman yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Zawawi Saleh mengenai kemudahan kewangan Islam iaitu Baik Bisaman Ajil BBA yang telah diberikan oleh BIMB kepada Tan Sri Khalid. Kemudahan BBA ini telah diberikan pada tahun 2001 kepada Tan Sri Khalid dan pada tahun 2007. Tan Sri Khalid telah memfailkan saman terhadap BIMB dengan hujah bahawa BIMB tiada lesen untuk mengeluarkan kemudahan BBA di bawah Akta Bank Islam 1984 IBA dan bahawa kemudahan BBA merupakan kemudahan yang bertentangan dengan agama Islam selaras dengan kehendak Seksyen 3 IBA. Walau bagaimanapun, pada 24 Mei 2007, BIMB telah memfailkan saman Mahkamah Tinggi yang berasingan terhadap Tan Sri Khalid kerana melanggar syarat-syarat kemudahan BBA dan menuntut kembali wang semasa dan tertunggak dari Tan Sri Khalid. Pada 15 Mei 2008, Tan Sri Khalid dan saman BIMB telah disatukan. Ketika kes tersebut disatukan, Tan Sri Khalid dianggap sebagai plaintiff dan BIMB sebagai defendant. BIMB kemudiannya pada 13 Jun 2011 telah membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk merujuk SSC mengenai persoalan-persoalan syariah yang berbangkit dalam kes yang telah disatukan 171 ini. Tan Sri Khalid membantah atas alasan bahawa Seksyen 56 dan Seksyen 57 berkaitan kuasa SAC untuk mengikat ke mahkamah dalam persoalan-persoalan syariah adalah tidak berperlembagaan. Mahkamah Tinggi telah merujuk kes tersebut ke Mahkamah Persekutuan apabila soalan yang diajukan itu berkaitan dengan perlembagaan. Sungguh pun begitu, Mahkamah Persekutuan enggan berbuat demikian kerana Mahkamah Tinggi belum lagi membuat keputusan sama ada wujud sebarang persoalan syariah dalam kes tersebut. Oleh itu, pada 18 November 2011, Hakim Datuk Zawawi Saleh berpendapat bahawa terdapat soalan syariah dan SAC perlu dirujuk bagi membuat ketetapan. Oleh demikian, Tan Sri Khalid telah membuat rayuan segera dan kes telah diputuskan pada 14 Mei 2012.
Apabila membaca Penghakiman Rohana Yusof dengan teliti, rujukan yang dibuat sebelum ini di bawah Seksyen 16B Akta 1958 terdahulu adalah sekadar permintaan untuk maklumat sama ada terdapat keputusan yang wujud oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara berkaitan kontrak-kontrak BBA. Dengan itu, ia jelas bahawa tiada rujukan sekalipun pada Majlis Penasihat Syariah Bank Negara iaitu MPS untuk keputusan berkenaan persoalan-persoalan syariah. MPS tidak diminta untuk menjawab apa-apa soalan yang khusus. Oleh itu, Hakim Mahkamah Tinggi tidak khilaf apabila mengklasifikasikan permintaan sebagai siasatan yang harus dibuat pada MPS berkenaan sama ada keputusan telah dibuat ke atas status persetujuan BBA. Dengan itu, Mahkamah Tinggi tidak boleh dikatakan telah kehilangan kuasa untuk membuat rujukan. Seksyen 56 dan 57 Akta mengandungi peruntukan-peruntukan yang nyata dan jelas yang membawa kesan bahawa apabila terdapat persoalan syariah yang timbul dalam mana-mana prosiding berhubungan dengan urusan kewangan Islam, adalah wajib menggunakan Seksyen 56 dan merujuknya kepada MPS, Pakar Berkanun, untuk keputusan. Kewajipan MPS adalah terhad kepada penentuan undang-undang Islam mengenai perkara-perkara kewangan atau perniagaan. Fakta bahawa mahkamah terikat dengan keputusan MPS di bawah Seksyen 57 tidak menjejaskan fungsi kehakiman dan kewajipan mahkamah dalam menyediakan resolusi untuk pertikaian yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak yang terlibat kepada bidang kuasa mahkamah. MPS seperti pakar-pakar lain tidak melaksanakan apa-apa fungsi kehakiman dalam penentuan keputusan muktamad, tindakan undang-undang di mahkamah. Dan oleh itu, tidak boleh dikatakan merampas fungsi kehakiman mahkamah. Oleh itu, Seksyen 56 dan 57 adalah sah dan berperlembagaan. Seksyen 56 dan 57 Akta semata-mata memperkenalkan dan menggunakan suatu prosedur hanya kepada persoalan-persoalan syariah. Di bawah Akta 1958 terdahulu yang berkuat kuasa sehingga 24 November 2009, kewajipan berkanun dan kuasa MPS untuk membuat keputusan sebagai pakar undang-undang yang dilantik dalam menentukan undang-undang Islam bagi maksud hal-hal kewangan dan perniagaan Islam atas persoalan-persoalan syariah. Sudah wujud perkataan yang digunakan dalam Seksyen 16B terdahulu adalah berkuat kuasa dari 25 November 2009. Kuasa budi bicara mahkamah untuk merujuk apa-apa persoalan syariah kepada MPS apabila persoalan itu dibangkitkan di mahkamah. Dipinda untuk membuat rujukan itu wajib dan akibatnya keputusan MPS yang dibuat menurut rujukan adalah kini terikat dengan mahkamah menurut perkataan syal yang digunakan dengan jelas dalam Seksyen 56 dan 57. Dalam keadaan sedemikian, Hakim Mahkamah Tinggi betul apabila mengambil pendirian bahawa Seksyen 56 dan 57 mempunyai kesan retrospektif. Oleh itu, atas dasar berpegang pada realiti dan keadaan semasa, antara cadangan logik dan relevan yang boleh dilakukan bagi memperkasakan lagi sistem kewangan Islam di negara ini ialah dengan memastikan bahawa mahkamah-mahkamah sivil hendaklah mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dan bukannya undang-undang Common Inggeris. Kerangka perundangan sistem kewangan Islam di Malaysia perlu dikaji dengan teliti semula bagi pelaksanaan konsep muamalat yang menyeluruh mengikut prinsip syariah Islam. Ia bermulalah dari pengeluaran hukum sesuatu produk, pengawasan dan pemantauan operasi sehingga ke penyelesaian pertikaian di mahkamah. Bagi mengelakkan kebergantungan dalam pengoperasian sistem kewangan Islam kepada undang-undang statet yang lain, pindaan perlu dilakukan kepada akta-akta berkaitan sistem kewangan Islam seperti Akta Kontrak 1950, Akta Sewa Beli 1956, Akta Syarikat 1965 dan sebagainya agar intipati segala operasi sistem kewangan Islam adalah benar-benar mematuhi prinsip syariah Islam. Secara kesimpulannya, bagi menyelesaikan pertikaian kes kewangan Islam adalah mahkamah mestilah berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian yang utama kepada pengguna kewangan serta ia seiring dengan perkembangan sistem kewangan dan perbankan Islam di Malaysia.
Kerangka perundangan sistem kewangan Islam perlu diperkasakan, terutamanya dalam menentukan kedudukan dan peranan yang seharusnya dimainkan oleh Majlis Penasihat Syariah. Ini adalah bagi mengelakkan keraguan dan ketidakyakinan yang umum kepada produk dan operasi kewangan Islam. Di samping itu, penubuhan Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia yang menjadi tempat rujukan hakim dalam membantu institusi tersebut dalam menyelesaikan pertikaian antara pihak ke pihak. Oleh yang demikian, amatlah wajar sekiranya pihak institusi kehakiman menghargai usaha kerajaan dalam menjayakan fungsi Majlis Penasihat Syariah, iaitu mengajukan sebarang persoalan syariah yang timbul dalam kes kewangan Islam. Hal ini kerana mahkamah dilihat lebih gemar untuk memutuskan sendiri isu syariah. Justru itu, atas dasar berpegang kepada nyata, kajian ini menyarankan supaya Undang-Undang Kewangan Islam perlu dimurnikan hingga mencapai tahap lingkungan syariah yang sebenar dan bukannya berlatarkan perundangan sivil. Ini termasuk melakukan pindaan terhadap akta-akta tertentu supaya sistem perbankan dan kewangan Islam dapat beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah secara total. Pindaan juga perlu dibuat bagi memastikan mahkamah sentiasa membuat rujukan kepada Majlis Penasihat Syariah. Sementara itu, hakim-hakim yang mengadili kes-kes berkaitan sistem kewangan Islam ini perlu benar-benar berkelayakan dalam bidang muamalat. Akhir kata, pelaksanaan perundangan yang telah memasukkan peruntukan remedi bagi kesalahan tidak mematuhi syariah dalam operasi kewangan Islam mencerminkan hasrat negara yang serius mahu melaksanakan operasi dan perniagaan kewangan Islam seiring dengan tuntutan syarak secara keseluruhannya. Kesediaan hakim mendalami ilmu fiqh dan kewangan Islam amat digalakkan bagi memantapkan lagi pengetahuan dan kepakaran hakim mahkamah sivil dalam bidang undang-undang kewangan Islam. Kepakaran hakim sivil dalam undang-undang kewangan Islam tidaklah dinafikan. Namun, aspek latihan perlulah ditekankan memandangkan sektor kewangan Islam semakin berkembang dari hari ke hari. Sekian, terima kasih.